Baik, okey. Terima kasih kepada pembantu cikgu iaitu Miss Zoom. Okey, kerana memaklumkan pada cikgu. Okey, baik. Kita nak lihat Persekutuan Tanah Melayu 1948. Seperti mana yang kita tahu bahawa Persekutuan Tanah Melayu 1948 adalah diperkenalkan untuk apa tahu? Menggantikan Malayan Union yang telah mendapat tentangan hebat daripada orang-orang Melayu. Jadi ada terdapat pelbagai faktor kenapa nak buat Persekutuan Tanah Melayu. Dan penduduk tempatan menerima ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu sebab berbeza daripada Malayan Union. Baik, kalau ada soalan tanya tentang apakah ciri-ciri Malayan Union? Mudah saja. Pertama, Malayan Union adalah kesatuan. Okey, kesatuan. Dia bukan persekutuan. Kesatuan tu yang pertama. Yang kedua iaitu Malayan Union itu akan diketuai oleh gubernur yang dilantik oleh Ratu England. Iaitu gubernur Malayan Union. Dan di manakah Raja-Raja Melayu? Raja-Raja Melayu hilang kuasa dan hilang pengaruh. Dan Raja-Raja Melayu hanya duduk di Majlis Raja-Raja untuk membincangkan tentang adat dan agama. Habis, itu dua. Dan tiga tu iaitu Raja-Raja itulah. Raja-Raja menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Kemudian yang keempat iaitu kewarganegaraan jus soli, di mana kerakyatan jus soli ini bermaksud kerakyatan berdasarkan tempat lahir. Di mana orang tu lahir, di situlah dia akan jadi warga negara. Jadi itu antara ciri-ciri utama Malayan Union yang kamu kena ingat. Jadi, bila ciri-ciri Malayan Union ini, kalau kamu ingat, kamu akan faham bahawa patutlah orang-orang Melayu dan Raja-Raja Melayu menentang. Sebab Raja-Raja Melayu hilang kuasa. Hilang kuasa dah. Dan bila bentuk Malayan Union, maka itu dipanggil penjajahan mutlak. Ataupun kita kata sebagai total imperialisme. Kan? Jadi itu menyebabkan penentangan berlaku. Orang Melayu menentang. Nasib baik British takut. British tengok orang Melayu menentang kan secara demokrasi. Kan secara secara tunjuk perasaan, kemudian bentangkan banner, bentangkan sepanduk. Jadi sebab itu British kata apa? Kita kena tukar Malayan Union ni. Jadi dia tukar Malayan Union. Jadi kepada apa? Persekutuan Tanah Melayu. Sushmita kata dia orang Australia. Dia nak kata orang Australia. Untuk pengetahuan kamu, sebenarnya cikgu orang Amerika. Malas nak bagi tahu. Cikgu orang Amerika sebenarnya. Ya ke? Ya. Cikgu adalah keturunan Jawa, Jawa Amerika. Jawa Amerika. Kalau alamat lahir cikgu tu kan, alamat lahir Kampung Seri Makmur, Tangkak Muar, Amerika. Macam. Okey. Okey, jauh dah cikgu. Accent cikgu pun amboi. Boy, saya berhenti. Okey. Ya, Amerika belah Tampin. Yes, Amerika belah Tampin. Yes. Okey, itulah dia. Okey, hebat, hebat. Bukan hebat sekarang Zaim. Dia orang panggil apa? Debak. Debak pengaruh Korea kot. Debak. Okey, baik. Alright. So kita lihat. Okay. Cikgu maju ya. Okey. Bukan debak. Debak. Debak tu sensitif. Ramai orang debak-debak dalam ni sensitif. Jangan cakap shh. Baik. Baik. Kita lihat latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan diperkenalkan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ni, PTM ini diperkenalkan bagi menggantikan Malayan Union. Dan kita tahu bahawa sebuah jawatan kuasa kerja semasa dia nak buat Persekutuan Tanah Melayu tu, satu jawatan kuasa telah dibentuk bagi merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Dan kita tahu bahawa terdapat satu golongan lain yang mencadangkan perlembagaan alternatif, iaitu perlembagaan rakyat. Means that apabila berlaku penentangan terhadap Malayan Union, jadi British kata satu kumpulan British kata apa?
Kami nak jumpa Raja-Raja Melayu, kami nak jumpa UMNO. Kami nak buat satu jawatan kuasa untuk membentuk satu Persekutuan Tanah Melayu. Tetapi ada satu grup lagi dia kata apa? Ini mana adil? Engkau pilih UMNO, kan? Engkau pilih UMNO yang tidak mewakili orang ramai. Kami ni lagi ramai, kenapa engkau tak pilih kami? Jadi kami tak berpuas hati. Apa juga keputusan yang korang buat nanti, kami tak setuju. Jadi mereka pun, satu golongan ini pun buatlah satu cadangan, iaitu perlembagaan alternatif, iaitu perlembagaan rakyat. So ada dua cadangan untuk menggantikan Malay Union tu, ada dua cadangan. So kita lihat dulu jawatan kuasa kerja ni. Okey. Jawatan kuasa kerja ni ditubuhkan pada 25 Julai 1946 dan mereka sebenarnya tujuan dia untuk membincangkan asas Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan ada 3 pihak dalam jawatan kuasa kerja ini iaitu 3 pihak. Pihak yang pertama Raja-Raja Melayu. Dan yang kedua UMNO dan yang ketiga Kerajaan British. So, kalau kita lihat wakil Raja-Raja Melayu antaranya seperti Raja Kamaruzaman mewakili negeri Perak, Datuk Hamzah Abdullah mewakili Selangor, kemudian Haji Muhammad Sharif Osman mewakili Kedah dan Datuk Nik Ahmad Kamil mewakili negeri Kelantan. Diorang ni mewakili raja-raja. So kalau kita fikir kan, mungkin ramai akan bertanya, cikgu, kenapa jawatan kuasa kerja ni tak raja sendiri yang join? Kenapa raja sendiri tak join? Kenapa dihantar wakil? Diorang tak suka ke? Okey, kamu kena faham bahawa nama pun raja. Raja ni segala apa perancangan yang dia buat, bukan dia yang buat. Orang lain yang buatkan untuk dia. Even nak kata apa, dalam kehidupan dia kalau tak silap cikgu lain zaman dulu even nak memakai baju pun ada orang pakaikan. Kemudian kalau katakan nak naik kenderaan, orang bawakan. Kemudian kalau nak pergi meeting, ada orang hantar wakil. Ada orang menjadi wakil untuk meeting bagi pihak sultan atau raja. So, kena faham. Sebab itu dihantar wakil raja-raja, bukan raja-raja Melayu yang pergi. Tak perlu. Wakil-wakil ni tak perlu hafal, tapi kamu kena tahu 3 pihak ini, iaitu wakil Raja-Raja Melayu, wakil UMNO dan wakil Kerajaan British. Kalau nak makan pun orang suapkan ke cikgu. Kalau nak makan pun orang suapkan, kena lempang nanti. Kan? Boleh makan sendirilah pandai. Okey. Okey. Tak adalah macam tu, tapi dihidangkan lah. Sebab cikgu tengok satu siri movie, bukan movie, iaitu satu siri drama di Netflix, iaitu dipanggil The Crown. So The Crown tu berkaitan dengan Ratu England tau. So Ratu England ni, kehidupan dia sehari-hari apa semua kan, memang di dalam istana, memang semua benda orang lain buatkan untuk dia. Jadi itu memang, itu di Ratu England. Kalau di Raja-Raja Melayu, samalah macam tu. Kan? Yes. Tak best gila, terpulanglah. Bagi dia tak best, bagi kita pun mungkin tak best. Baik, nak berat pun orang cebok melampau sangat, tu tanda hormat. Okey. Baik. Wakil UMNO pula yang terkenal adalah Datuk On Jaafar. Kamu kena ingat nama ni. Datuk On Jaafar. Dan juga Datuk Abdul Rahman bin Muhammad Yassin dan juga Haji Megat Yunus. Yang terkenal Datuk On Jaafar lah. So wakil UMNO. Dan wakil kerajaan British seperti A.T. Newbold iaitu Ketua Setiausaha Malay Union dan K.K. O'Connor iaitu Peguam Negara Malayan Union. So ada 3 pihak ini dalam jawatan kuasa kerja ni tahu. Dia orang nak meeting, nak bincangkan pasal nak gantikan Malayan Union itu. Okey. Dan terdapat juga pegawai pemerhati dan penasihat undang-undang, seperti Theodore Adams dan Roland Brothers serta Ralph Horn, wakil pemerhati. Dan kalau kita lihat, apakah hasil jawatan kuasa kerja ini? So jawatan kuasa kerja ini mencadangkan apa tahu? Dia kata, 3 pihak tu bersetuju untuk satukan semua negeri Melayu dalam satu pentadbiran dan 2 buah negeri-negeri selat. Negeri selat ada 3, betul? Iaitu Pulau Pinang,
Melaka dan Singapura. Tetapi dua sahaja yang join masuk Malaya Union, iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Singapura bebas menjadi pelabuhan. So itu masih lagi di bawah British lah. Jadi itu cadangan yang pertama, satukan semua negeri. Yang kedua, pulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Maksudnya apa pulihkan kedudukan? Masa Malaya Union, Raja Melayu hilang kuasa, hilang kedudukan. Jadi cadangan jatuh kuasa ni apa tahu? Kembalikan semula kuasa Raja-Raja Melayu itu supaya dapat memerintah negeri masing-masing. Itu cadangan dia. Kemudian, yang ketiga, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. So di sini, jawatankuasa bersetuju untuk apa? Untuk memberikan kedudukan istimewa orang Melayu. Kerana apa? Kerana harus diingat bahawa orang Melayu adalah tuan tanah di tanah Melayu. Jadi kena berikan keistimewaan kepada tuan tanah lah ataupun tuan rumah. Tetapi hak-hak kaum lain adalah dibenarkan dan disahkan. Jadi kalau macam cikgu selalu cakap, kalau ramai kata, cikgu, ini tak adil cikgu. Tak sama apa semua. Tak, sebenarnya itulah adil. Macam selalu cikgu cakap, kalau kamu pergi ke negara China, kerajaan China akan memberikan kelebihan kepada rakyat China. Kalau kamu lahir kat negara China, kamu besar, sekolah apa semua kat sana pun, kamu tetap takkan dapat keistimewaan seperti orang China di sana. Begitu juga di India. Negara India, kerajaan India akan memberikan keistimewaan kepada rakyat India. So kalau kamu pergi sana, walaupun kamu India di sini, kamu pergi ke sana, kamu mungkin bercampur gaul dengan sana kan? Ya, kamu memang takkan dapat keistimewaan seperti orang India. So this is fair. Itu memang begitu. So juga berlaku di tanah Melayu. So jaga kedudukan istimewa orang Melayu. Sebagai tuan tanah. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, menubuhkan Dewan Perundangan negeri bagi setiap negeri. Cikgu nak tanya satu lah. Baik, apa itu Dewan Perundangan? Maksudnya apa fungsi Dewan Perundangan? Siapa tahu? Apa fungsi Dewan Perundangan sebenarnya? Tempat membuat Sebenarnya, undang-undang. sebenarnya fungsi dia adalah untuk membuat undang-undang. Yes, dia bukan semata-mata dewan, tapi dia sebuah tempat untuk menggubal undang-undang. Undang-undang peraturan. Kalau negara tak ada peraturan, habis. Kalau negara tak ada peraturan pun habis. Kacau bilau, tak, kecoh dan tak aman. Yang ada undang-undang pun langgar, kan? Ini kan pula tak ada undang-undang. Kan? Undang-undang kita paling simple apa? Yang hijau itu laju, yang kuning itu bersedia untuk berhenti, yang merah berhenti. Tapi apa jadi? Yang kuning, yang hijau laju, yang kuning lagi laju, merah baru berhenti. Itu pun kadang-kadang merah langgar juga. Nampak tak? Itu ada undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, lagi kecoh. Ya, betul. Sama juga. Kan? Sila pakai face mask. Itu SOP. Ada juga tak nak pakai. Kan? Sampai ke nilai tak pakai. Jadi, itu nampak ada undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, habislah. Kecoh. Yes. So, itu cadangan jawatankuasa, iaitu tubuhkan Dewan Perundangan. Memang bebas syaitan. Okey. Satu lagi. Dah alang-alangkan. Pesan kepada ibu bapa kamu ataupun kamu semua beringat bila bawa kenderaan, sila gunakan ada satu button kat tepi tu, dia buat macam ni je. Bila dia buat macam ni, dia akan tik 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 ke kanan. Kalau tolak ke sini, tik 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 ke kiri. So sila gunakan itu. Signal tak kena bayar pun. Sebab apa? Sebab 3 hari lepas, 3 hari lepas sepupu cikgu oleh kerana ada sebuah kereta dia membelok tanpa signal, dia telah melanggar, naik motor dia melanggar kereta itu dan dia telah mengalami patah 6 tulang rusuk. 6 tulang rusuk dan masuk hospital. Sepupu cikgu tu.
Jadi nampak tak? Orang lain yang buat kesalahan, orang lain yang jadi mangsa. So tolong please ya betul, please. Ini kejadian benar-benar berlaku kepada sepupu cikgu, my cousin. So pesananlah signal lepas tu lupa tutup. Itu pun ada juga. Okey. Okey. Baik. Kemudian cadangan jawatankuasa yang kelima. Okey, yang pertama, satukan semua negeri. Yang kedua, pulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Yang ketiga, tubuhkan Dewan Perundangan. Dan yang keempat, kenakan syarat kewarganegaraan yang ketat. Maknanya tak nak lagi guna jus soli, tapi ketatkan lagi. Baik. So itu cadangan dia. So betul. Baik. Kemudian itu cadangan daripada jawatankuasa kerja. Bagaimana pula cadangan daripada satu golongan yang lain ni? Baik, golongan yang lain ni adalah dipanggil Gerakan Nasionalis Melayu Radikal, iaitu kita kata sebagai golongan nasionalis, iaitu golongan yang cintakan negara Melayu yang radikal. Radikal ni maksudnya dia agresif. Dia agresif ya. So dia kata apa? Golongan nasionalis Melayu ni yang membidas, maknanya membantah kerajaan British kerana menjalankan rundingan tu, jawatankuasa tu secara tertutup dengan UMNO je. Tak panggil pun kita orang. Kau panggil UMNO, tak panggil pun kita orang. So kami ni diketepikan, dia kata. Okey, golongan nasionalis ni diketepikan oleh British daripada jawatankuasa kerja, maka golongan nasionalis ini pun kami tak puas hati, kami akan bergabung membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau dipanggil PUTRA. PUTRA ni ada siapa? Okey, PUTRA ini adalah gabungan PKMM, iaitu Parti Kebangsaan Melayu Malaya, PKMM, pimpinan Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Kemudian API, Angkatan Pemuda Insaf. Insafnya pemuda ini. Okey, dia terajui oleh Ahmad Bostamam. Kemudian adanya GERAM, Gerakan Angkatan Muda GERAM, diketuai oleh Aziz Ishak, dan ada Hizbul Muslimin diketuai oleh Abu Bakar Al-Bakir. Ada BATAS, iaitu Barisan Tani Malaya, okey, diketuai oleh Musa Ahmad, dan ada Angkatan Wanita Sedar, iaitu AWAS, diketuai oleh Samsiah Fakih. So kalau kita lihat di sini, cuma cikgu muskil. Kenapa pemuda insaf, wanita sedar? Mungkin kerana pemuda selalu buat dosa, sebab tu dia mudah insaf. Dan wanita kenapa sedar? Selalunya wanita bila buat silap baru dia sedar. Bila dia tegur baru dia sedar. Teori tu boleh pakai tak? Boleh pakai tak? Kan? Sangat deep nama tu kan. Angkatan Pemuda Insaf. Pemuda selalu buat salah. Dia langgar dulu. Dah salah baru, insaf lah. Insaf. Tapi wanita tak insaf. Cuma wanita sedar. Kami sedar. Benda tu memang salah. Kami buat. Kan? Okey. Tapi tak insaf. Tak semua cikgu. Okey. Baik. Nama-nama gabungan PUTRA ni biasa tak masuk exam cikgu? Ya, biasanya masuk. Okey, gabungan PUTRA ni kamu boleh ingat, iaitu PKMM, API, AWAS, BATAS, GERAM. Okey. API, okey, AWAS, kan? BATAS, GERAM. Pandai-pandai kau orang lah nak susun. Kan, nak buat ayat sendiri. Kan? Okey, Diana Wafia, saya tak sedar tetapi tiba-tiba insaf. Boleh yang macam tu. Okey, baik. Okey. Baik. Kemudian, kena ingat akronim je ke kena nama penuh? Kalau kamu katakan kamu ambil dia punya nama, akronim tu, iaitu contohnya GERAM kan. Kamu boleh bayangkan GERAM ialah Gerakan Rakyat, Gerakan ataupun Gerakan Angkatan Muda. GERAM. Gerakan, A, Angkatan Muda. M. So, boleh juga. Boleh juga. Mana-mana pun boleh. Okey. Baik. Kemudian, gabungan PUTRA AMCJA ni
adalah gabungan juga, iaitu satu lagi iaitu AMCJA. Apa itu AMCJA? Iaitu All Malayan Council of Joint Action. Iaitu yang ini dianggotai oleh golongan yang bukan Melayu. Putra tadi semua orang Melayu. Tetapi yang AMCJA ni golongan yang bukan Melayu dan dipengerusikan oleh Tan Cheng Lock. Tan Cheng Lock. So, pada pandangan AMCJA, mereka beranggapan bahawa British tunduk kepada tuntutan UMNO. Mereka beranggapan bahawa jawatan kuasa kerja tu yang dibuat oleh British, UMNO dan Wakil Raja Melayu tu tidak demokratik. Maknanya tidak demokrasi. Tidak mewakili suara rakyat keseluruhannya. Jadi MCJA pun bergabung dengan Putra. Bila bergabung dengan Putra, so antara ahli MCJA seperti PMFTU, kemudian MDU iaitu Malayan Democratic Union dan juga MIC, Malayan Indian Congress. Okay. Dan apa yang mereka buat? Mereka baik. So ada yang tanya, tunduk kepada UMNO maksudnya apa cikgu? Maksudnya British ini mengikut kemahuan UMNO. Mengalah dengan UMNO. Maknanya dia kata British tak bertegas dengan UMNO. British ikut je kehendak UMNO. Itu maksud tunduk kepada UMNO. Itu maksud tunduk kepada UMNO ya. Baik. Kita lihat tindakan kumpulan ini. Apa yang kumpulan yang alternatif ni buat? Mereka menolak perjanjian Persekutuan Melayu dengan alasan apa tahu? Jawatan kuasa kerja ni tidak mempunyai wakil bukan Melayu. Betul juga kan? Tak ada orang Melayu pun tadi kan dalam wakil UMNO, wakil Raja-Raja Melayu dan juga wakil British. Wakil bukan Melayu tak ada. Itu dia katalah. Kemudian perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu tidak demokratik. Maknanya tidak mewakili seluruh rakyat Malaysia ataupun seluruh rakyat Tanah Melayu. Dan juga kalau kita lihat, ini telah mengukuhkan British dan mengukuhkan perkauman, dan pada Julai 1947, cadangan perlembagaan yang telah dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Kerja itu telah diumumkan kepada awam. Namun, gabungan AMCAJA dan Putra menentang secara terbuka cadangan perlembagaan tersebut. Kami tak setuju dengan perlembagaan itu. Tapi secara umumnya, dua-dua pihak ini setuju nak gantikan Malayan Union. Cuma cara yang berbeza. So kadang-kadang kita tertanya, so golongan nasionalis Melayu ni, adakah dia orang ni hebat sangat ke? Ada sejarah dia. Di mana nasionalis Melayu radikal ini memang diorang telah memberikan sumbangan. Iaitu, kalau kita lihat, mereka telah melaungkan perjuangan kemerdekaan sejak hujung tahun 1930-an. 1930-an lagi dah ada perjuangan untuk kemerdekaan. Cikgu nak tanya kamu lah, UMNO ditubuhkan untuk apa? Siapa masih ingat bab yang keempat? UMNO ditubuhkan untuk apa? UMNO. Menentang keseluruhan. UMNO sebenarnya dia untuk apa? Dia untuk menentang Malayan Union. UMNO ditubuhkan untuk menentang Malayan Union dan untuk berjuang ke arah kemerdekaan. Tetapi UMNO ditubuhkan pada saat Malayan Union diisytiharkan, iaitu pada tahun bila? Tahun 1946. Setuju? 1946 kan? 1946. Jadi bermakna nasionalis Melayu ni lebih awal berjuang tentang kemerdekaan berbanding UMNO. Maknanya diorang ni memang daripada dulu, daripada zaman sebelum Perang Dunia Kedua lagi, mereka dah berjuang untuk kemerdekaan Tanah Melayu. So bagus diorang ni sebenarnya tahu. Dan matlamat mereka untuk membebaskan tanah air daripada penjajahan dan menyatukan seluruh tanah Melayu. Dan mereka, nasionalis Melayu ni satu diorang punya sikap enggan berkompromi dengan penjajah. Kalau ada yang tanya, cikgu, berkompromi itu apa? Maknanya mereka tak mahu bekerja sama dengan penjajah. Pada waktu itu penjajahnya siapa?
iaitu penjajah waktu itu ialah British. Mereka tak mahu bekerjasama dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Mereka memperjuangkan hak semua kaum dalam sebuah negara. Dan mereka memberi penekanan kepada kebebasan hak bersuara, berhimpun dan menerbitkan akhbar. Hebat diorang ni ya. Sanggup berkorban demi kemerdekaan negara. Kita ni kan baru disuruh duduk rumah dah tak sanggup berkorban. Nanti kita tak kerja, nanti tak susah nak cari duit apa semua. Tapi kalau kita tak PKP, tak lockdown kat rumah, okey, secara sukarela, kan, macam mana COVID ni nak diputuskan rantaiannya? Betul tak? Jadi kita kena hormati pemerintah. Kalau pemerintah kata, okey, duduk di rumah untuk putuskan rantaian COVID. So kita kena berhenti. Okey, lockdown. Jangan lagi merayau-rayau. Even kat kawasan rumah cikgu ni, sekeliling ni, USJ 1 ni, di sekeliling cikgu ni kurang daripada 1 kilometer ada 22 kes. 22 kes dan cikgu sebenarnya duduk dalam kawasan yang red zone untuk COVID-19. Oh. Yes. Jadi so cikgu mau tak mau kita kena stay kat rumah. Jangan keluar. Kalau keluar pun untuk perkara-perkara penting sahaja. Baik. So itu berkaitan dengan perjuangan golongan nasionalis. Dan mereka banyak menggunakan akhbar seperti akhbar Suara Rakyat yang ditulis oleh Ahmad Bostamam sebagai wadah untuk membuka minda rakyat ke arah idea ingin bebas dan merdeka. So bagaimana reaksi rakyat terhadap golongan ini? Memperjuangkan fahaman kebangsaan yang mudah diterima oleh sesetengah masyarakat. Memang mereka begitu straightforward. Kami berjuang untuk kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Kemerdekaan negara kita. Okey. Baik, wadah tu apa cikgu? Okey. Bagus soalan tu. Wadah ni sebenarnya adalah nama lain bagi apa tahu? Iaitu nama lain bagi alat ataupun juga zaman sekarang dipanggil medium. Medium. Maknanya akhbar Suara Rakyat sebagai alat untuk membuka minda rakyat ataupun sebagai medium untuk membuka minda rakyat. Jadi wadah tu ialah alat atau medium. Macam sekarang lah. Kalau kita belajar sekarang ni kan, apakah wadah untuk kamu melalui ataupun menjalani kelas-kelas online? Wadah yang kamu gunakan adalah seperti tablet ataupun PC ataupun juga handphone, Google Meet. Yes. Itu semua adalah alat medium atau wadah. Boleh faham tu wadah. Bagus soalan tu Azina. Baik. So kalau kita lihat golongan nasionalis ini berjaya menubuhkan cawangan PKMM dan juga kalau kita lihat di sini berkaitan dengan PKMM telah membuka cawangan mereka di seluruh negeri Perak, Hulu Langat, Selangor dan Temerloh Pahang. Jumlah keahlian diorang berapa tahu? Keahlian PKMM sahaja mencecah 53,000 orang. Maknanya apa? Bilangan dia lagi ramai daripada bilangan ahli-ahli UMNO pada waktu itu. Sebab itu diorang argue, kenapa kau orang British memilih UMNO untuk berbincang tentang nak menggantikan Melayu Union? Kenapa tak panggil kami? Kami punya ahli lagi ramai lah. See? Kan. Jadi perjuangan mereka adalah untuk pembelaan terhadap ketidakadilan. Dan mereka berjuang berdasarkan prinsip dan juga falsafah. Bagus soalan Sarah. Tiba-tiba soalan cepu cemas. So kenapa British pilih UMNO? Kenapa British pilih UMNO? Kerana UMNO tidak radikal, tidak agresif. Dan UMNO sebenarnya dia menggunakan strategi berlembut dengan British. Kalau UMNO, dia tak minta kemerdekaan. UMNO kata apa? Kami bukan meeting ni, bukan kami nak kemerdekaan. Tak. Kami nak supaya British kembalikan balik hak-hak Raja-Raja Melayu.
supaya raja-raja Melayu boleh memerintah dan kembalikan hak orang Melayu. Itu je kami nak. Kami tak minta merdeka. Itu UMNO. Dia nak cuba manipulate British. Compare tu kepada yang golongan-golongan Putra dan AMCJA ni, mereka straightforward. Kami nak merdeka. Jadi dia agak agresif, radikal. So British kata kami tak nak deal dengan orang yang radikal atau British ataupun agresif ni. Kami nak orang deal dengan orang yang berlembut dan boleh berkompromi. Nampak tak? Sebab itu diorang choose UMNO. Jadi mana satu yang lebih baik? Susah nak cakap. Okay, susah nak cakap. Tapi mana-mana cara pun matlamatnya adalah baik. Cuma cara yang berbeza. Macam kamu lah. Kalau kamu nak minta sesuatu daripada mak dengan ayah kamu, kadang-kadang kamu tak boleh minta straight. Kamu tak boleh minta, bah, nak phone baru bah. Kamu tak boleh minta macam tu. Kadang-kadang kamu cakap apa tau? Bah, adik bukan nak minta phone, abang bukan nak minta phone, atau kakak bukan nak minta phone. Tapi abang tengok phone apa adik ni tak boleh main PUBG lah bah. Sebab dia memang lagging teruk lah bah. Kan? Macam mana bah nampak tak? Tapi adik bukan nak minta phone baru, bukan. Tapi lagging lah bah. You see? Nampak tak dua cara yang berbeza? Satu cara kamu direct Tapi minta. still the same point je. Tapi point dia sama. Satu straightforward direct kamu minta. Satu lagi, kamu slow down kan. Nanti saya cakap bagus, boleh fokus belajar. Yes. Yeah. Jadi kamu pun kamu pun mungkin buat satu lagi alasan. Wah, nak phone baru ke apa? PDPR kalau buat kat phone ni susah lah bang, sebab dia kecil, nak cari yang skrin besar sikit boleh tak bang? Kan. Lepas tu nak yang power sikit lah. Kenapa nak power? Supaya dia tak lagging bah. Kamu pun beri alasan-alasan kan, untuk semata-mata mencapai hasrat untuk menukar phone. Tapi kalau kamu minta For direct, me, kan? Kalau kamu minta direct, confirm tak dapat. Confirm tak dapat. Betul? dapat, tapi kena ada statement kuat. Kena ada statement kuat lah. Ya. Jadi sebab itu, dia kena ada cara. Mungkin cara UMNO tu lebih baik. Yes. Berbanding dengan cara yang Putra AMCJA ni buat. Kena buat manipulasi. Yes, correct. Nampak? Dan ramai faham tentang konsep-konsep sejarah. Ada manipulasi, kena ada sikit mengambil kesempatan atas mengambil kesempatan secara bijaksana. Yes. Kan? Dia samalah sebenarnya macam anak cikgu lah kan. Dia nak phone. Ya, tambah 200 je. Kan? Tambah 200 je nak beli phone. Phone apa? Phone Sony. Sebab dia bagus lah. Dia flagship, Snapdragon sekian-sekian, kemudian power sekian-sekian. Abang bukan dah ada phone ke? Sebenarnya yang ini bagus ya. Ayah tambah 200 je. Sekali, saya cakap kenapa sebenarnya? Sebab bukan apa. Sebab phone tu, dia kalau main PUBG dia tak lagging. PUBG ke? Main PUBG tak lagging lah. Hehehe. Tu Faris tu. Ya, Faris. Hai. Kan? Jadi jadi mau tak mau cikgu pun kau ni. Okey, janji main PUBG boleh, tetapi mesti seimbang dengan belajar. Okey lah. Bila dia kata okey. So proceed. Faris tak ada. Oh my sus. So proceed jugalah. Dah dapat dah. Dah dapat dah. Kan? Macam-macam budak-budak sekarang ni kan. Itulah. Kan? Nasib baik ayah dia sporting lah. Kan? Okey. Baik, kita teruskan. Baik, kita teruskan dengan istilah radikal. Istilah radikal di sini iaitu British menggunakan istilah ini kerana keberanian mereka menentang British secara terbuka dan membangkitkan perasaan anti-British dalam penulisan. Sebab itu golongan nasionalis Melayu ini dipanggil radikal, sebab berani menentang British secara terbuka dan berdepan. Contohnya Ahmad Bostamam ni dalam buku Testament Politik API menyatakan secara tegas bahawa mereka menentang British kerana British menindas
golongan nasionalis Melayu radikal. Cakap terus direct je. Kami menentang British sebab British memang menindas kami semua. Jadi sebab itulah British tambah lagi pressure. Kan. Jadi itulah yang berlaku. So, kita lihat apabila mereka tak setuju dengan cadangan jawatan kuasa tu, jawatan kuasa kerja tu, cadangan-cadangan tadi kan. Jadi, mereka mencadangkan satu perlembagaan lain. So, kalau kita lihat putera MCJA telah menentang rangka perjanjian persekutuan itu kerana mereka tidak setuju dengan perwakilan jawatan kuasa kerja itu yang hanya ada UMNO, Raja-Raja Melayu dan British. So kali ini mereka mencadangkan perlembagaan rakyat sebagai alternatif, maknanya sebagai pilihan lain kepada perjanjian persekutuan 1948. So apakah isi kandungan dia? Jom kita tengok perlembagaan rakyat. Putera cadangkan apa tau? Putera cadang berkaitan dengan kedudukan bahasa Melayu, pertahanan dan hal ehwal luar negeri, syarat kewarganegaraan tanah Melayu serta bendera dan lagu kebangsaan. AMCJ pula kata apa? Kami bercadang untuk penyatuan tanah Melayu dengan Singapura. Kemudian membina sebuah kerajaan pusat yang kuat dan Raja-Raja Melayu sebagai raja yang berperlembagaan, kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu, adat istiadat agama Islam dan syarat kewarganegaraan. Maka pada bulan Mac 1947, maka putera AMCJA ini digabungkan untuk membentuk Perlembagaan Rakyat. Lalu mereka mengadakan pertemuan untuk mengemukakan draft Perlembagaan Rakyat. Apakah isi kandungan Perlembagaan Rakyat itu? Dia kata apa? Baik, Susmita. Dia kata apa? Kami nak tanah Melayu bersatu dengan Singapura. Kemudian kami nak sebuah Dewan Perundangan Pusat dan majlis-majlis negeri yang dipilih bagi seluruh tanah Melayu. Maknanya kami nak sebuah dewan untuk buat undang-undang bagi setiap negeri. Macam sama je, kan? Dia macam sama. Cuma tanah Melayu disatukan dengan Singapura tu tak. Lain kan? Kemudian kewarganegaraan yang sama bagi semua orang yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal yang tetap dan sanggup mencurahkan kesetiaan tanpa berbelah bagi. Maknanya sama macam Malay Union je. Yes, sama macam Malay Union, tapi mungkin ada lain sikit. Jom kita tengok Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Yang bertanggungjawab kepada rakyat dan menerima nasihat melalui majlis mesyuarat. Maknanya raja, kamu tahu tak, raja berperlembagaan ni maksudnya raja yang ada undang-undang di atas dia. So undang-undang tu pun raja-raja ni tak boleh langgar. Itu dimaksudkan dengan raja berperlembagaan. Itu maksud dia. Jadi hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu diketuai sepenuhnya oleh orang Melayu dan perhatian khas hendaklah diberikan kepada kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Baik, bahasa Melayu hendaklah menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal bagi tanah Melayu. Guna bahasa Melayu saja, tak ada bahasa lain. Hal ehwal luar negeri dan pertahanan hendaklah menjadi tanggungjawab bersama, iaitu antara tanah Melayu dengan British. Dua-dua bertanggungjawab. Tetapi yang paling unik kewarganegaraan Malaya haruslah dinamakan Melayu. Maknanya kalau kita Melayu, memang kita Melayu keturunan Melayu. Tapi kalau ada orang Cina kat sini, kamu orang apa? Oh, saya orang Melayu. Orang Melayu apa? Orang Melayu keturunan Cina. Itu yang diorang cadangkan. Kemudian kalau ada orang India, oh kamu orang apa? Oh saya orang Melayu. Melayu juga? Melayu. Tapi saya Melayu keturunan India. Nampak tak? Saya Melayu keturunan India. Macam nama kaum je. Yes. Dia namakan semua orang yang ada di sini sebagai Melayu. Dan satu lagi yang penting, warna merah dan putih haruslah dimasukkan sebagai latar belakang bendera kebangsaan tanah Melayu. Ini pun cikgu ada bincangkan bahawa sebab apa tahu? Sebab kalau kamu perhatikan, Singapura warna bendera dia apa? Merah,
putih. Kalau kamu tengok kepada Indonesia, warna bendera dia apa? Merah, putih. Okey. So keliling kita ni, okey, Singapura dan juga Indonesia bendera merah putih. Apa hal pula bendera Malaysia macam bendera US? Tak kepelik kan? Cikgu, Ya. nak Yeah. tanya. Kenapa Indon dengan Singapura bendera putih? Okey, dia merah putih. Kan? Merah putih ni sebenarnya merujuk kepada merah tu adalah warna untuk apa? Warna kita kata sebagai warna yang berjuang. Maknanya warna yang berani. Dan putih tu niat mereka yang suci. Sebab tu warna tu selalu diambil sebagai lambang dalam bendera. Kenapa tak putih merah, cikgu? Bukan ke merah putih, putih merah lebih kurang aja. Tapi dalam bendera Malaysia, kita ada putih merah. Ada juga. Cuma ada tambah biru dengan kuning. Itu je lah. Okay. So itulah yang cadangan-cadangan yang dikemukakan dalam Perlembagaan Rakyat. So kalau kamu rasa macam cikgu, banyaknya cadangan Perlembagaan Rakyat ni, macam mana kita nak ingat? Okey, ingat poin-poin yang mudah kamu nak ingat. Sebagai contoh, ingatlah tanah Melayu ini nombor 1 disatukan dengan Singapura, kewarganegaraan yang sama. Okey. Kemudian juga okey, iaitu Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan, bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan, kemudian juga kewarganegaraan Melaya harus dinamakan Melayu dan warna merah dan putih sebagai latar belakang bendera kebangsaan Tanah Melayu. So ada lebih kurang 1, 2, 3, 4 dan 5, 6. So itu pun boleh kurangkan lagi. Ambil 4 atau 5 saja untuk kamu ingat. Tak susah kan? Itu cadangan Perlembagaan Rakyat. Okay. Namun begitu, bila diorang beri cadangan, British nak terima ke? British nak terima ke? Memang taklah. British menolak Perlembagaan Rakyat tu. Malah British menerima Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang digubal oleh Jawatan Kuasa Kerja. Maknanya, okay, Perlembagaan Rakyat itu telah ditolak. So, Putera AMCJA pun telah menganjurkan hartal. Dia tak puas hati. So, dia menganjurkan hartal. Okay, hartal ni, kalau kita lihat, iaitu meminta semua peniaga menutup kedai sebagai tanda bantahan. 1 hari je. Okay, iaitu 20 Oktober 1947 sebagai Hari Hartal Semalaya. Maknanya hari tutup kedai. Okay, 1 Malaya. Sehari je. Untunglah dia orang sehari. Kita dah berbulan-bulan. Nasib baik buka jugalah kan. Kita dah PKP dah biasa dah. Kejap buka, kejap tutup, kejap tutup, kejap buka, kejap buka, kejap tutup. Tu biasa. Ya, Nanti kita dah bawa biasa. makanan. Nanti bawa makanan lagi kan. So, hartal dilaksanakan di bandar-bandar utama di Tanah Melayu melalui sokongan Dewan Perniagaan Cina. Hartal ialah tindakan tutup kedai dan berhentikan semua kegiatan ekonomi oleh peniaga. So protes ini, maknanya protes tanpa keganasan ini telah diadakan dengan cara menutup semua premis yang beroperasi seperti kilang, kedai, sekolah, pejabat dan ladang. So tutup semua premis-premis perniagaan. Baik Nakib, baik. Kamu ada ni ada skrim ada skrim lah tu. Cikgu tahu tu. Pukul 10 ada tour negeri. Okey, baik. Apa, PUBG ke? Okay. Faham. ML. Okay. Ya, Mobile Legend. Tapi ingat seimbangkan game dengan belajar. Jangan tak seimbangkan, okay? Ya, I love you so much, Muhammad. Ya, I love you too. Ya, baik. Baik. Okay. Ingat, seimbangkan. Seimbangkan. Alright. So, setakat ini, ada tak soalan-soalan nak ditanyakan? Okey. Okey. Ada tak soalan-soalan nak ditanyakan? Mana-mana bahagian yang tak faham? Kita baru belajar tentang perkembangan Persekutuan Tanah Melayu. Perkembangan saya macam dah pening.
Okey. Baik, so soalan Dave, cikgu kenapa Singapura pisah dari Malaysia? Okey. Singapura berpisah dari Malaysia kerana berapa sebab. Ada sebab dari segi politik, ada sebab dari segi ekonomi. Ada. Daripada aspek politik di mana dua parti, okey, iaitu Singapura dipimpin oleh parti People's Action Party dan Tanah Melayu pada waktu itu Malaysia dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman iaitu UMNO. Okey, mereka tidak sependapat. Okey, tidak sependapat. Dan tidak sependapat itu menyebabkan berlaku kita kata sebagai kekecohan dan juga penentangan. Itu dari segi politik. Daripada segi ekonomi, Singapura mahu kebebasan yang lebih untuk mengawal ekonomi seluruh Malaysia sebab dirasakan dia adalah sebuah tempat ataupun satu tempat yang sangat-sangat strategik untuk ekonomi. So dia minta pelepasan yang lebih. Itu maknanya pelepasan daripada segi keistimewaan ekonomi yang lebih. Yang kedua, daripada segi sosial pula, okey, berlakunya kita kata sebagai kita kata unsur-unsur perkauman di Singapura di mana unsur perkauman itu telah menyebabkan berlakunya beberapa rusuhan di Singapura, berlakunya rusuhan di negeri-negeri jiran seperti Johor dan sebagainya. So Tunku Abdul Rahman mengambil keputusan untuk mengeluarkan Singapura daripada Malaysia supaya unsur-unsur itu tidak menjangkiti negeri-negeri di Malaysia. So itu antara faktor-faktornya lah. Boleh faham? Begitu berfakta sekali jawapan-jawapan itu. Okey, baik. Ada soalan nak tanya lagi? Yes. Okey, soalan-soalan. Okey, soalan. Okey, penyiasat sejarah. Ya, cikgu adalah penyiasat sejarah. Baru tahu ke di sini ada sini? Sini. Penyiasat sejarah. Ni dia. Penyiasat sejarah. Sebab masa cikgu selalunya dihabiskan dengan membaca buku-buku berkaitan sejarah dan juga menonton filem-filem sejarah. Kalau tengok Facebook pun cikgu akan membaca bahan-bahan fakta berkaitan sejarah. So all the fitnah ke ataupun khabar angin ke cikgu tak masuk sikit lah. Cikgu ajar sekolah di mana? Okey, pada tahun lepas dan awal tahun baru-baru ini cikgu mengajar di sekolah international school iaitu Sri Sri apa Sriwijaya tu, Cikgu dalam chat cikgu. Ya, Sri Utama ke? Sri Utama. Yes, Sri Utama. Sri Utama cikgu. Sri Utama International School. Okey, Sri Utama International School. Baik. Sri Jayakan di Wangsa Maju. Okey, semasa di universiti dulu, cikgu mengambil kos bisnes sebenarnya. Cikgu ambil kos bisnes. Okey, dalam bidang perniagaan, dalam majoring dalam marketing. Okey, marketing. Tetapi apabila cikgu grad saja dan cikgu keluar, pada waktu itu persaingan pekerjaan sangat tinggi dan arwah ayah cikgu, arwah ayah cikgu adalah seorang guru. Right. Baik. Jom kita lihat. Baik, latihan bab 5, subtopik 5.1, 5.2, kamu boleh tuliskan nama dan juga sekolah. Dan kalau kita buat sama-sama lah semua. Boleh jadi senang. Soalan 1, nanti kamu tandakan tau. Kamu tandakan je jawapan dia. Soalan nombor 1, siapakah pemimpin radikal yang menerbitkan akhbar Suara Rakyat untuk menyuarakan prinsip perjuangan mereka? Yang kita yakin bukan John TV, bukan Aziz Ishak. Ini kita tembak Kita tembak. Kita guna teknik tembak. Ahmad Bostam. So tinggallah Dr. Burhanuddin Al-Helmi dengan Ahmad Bostamam. Tetapi menurut kepada pembacaan kita tadi, memang sekali imbas kita tahu jawapan dia adalah Ahmad Bostamam. Betul? Setuju? Setuju kan? So jawapan dia adalah Ahmad Bostamam. So boleh klik pada Ahmad Bostamam. Bukan Ahmad Albab, Ahmad Bostamam. Yang kedua,
Soalan kedua, mengapa putera AMCJA menolak cadangan yang dibuat oleh Jawatan Kuasa Kerja? Okey, kenapa mereka menolak? Adakah tiada wakil daripada bukan Melayu? Atau mengukuhkan kuasa Raja Melayu? Atau hak rakyat tempatan diketepikan? Atau ekonomi dikuasai British? Tiada wakil daripada bukan Melayu. Okey, putera AMCJA menolak cadangan yang dibuat oleh Jawatan Kuasa Kerja kerana tiada wakil daripada bukan Melayu. Setuju tadi kan? Sebab dia kata, kenapa Jawatan Kuasa Kerja tu ada wakil Raja-Raja Melayu, wakil UMNO dan juga wakil British. Mana wakil bukan Melayu? Tak ada. So, diorang tak setuju, menolak cadangan itu. Okey, tu soalan nombor 2. Soalan nombor 3. Manakah antara berikut merupakan cadangan Raja-Raja Melayu berhubung isu Malayan Union? Okey, siapa pula ngantor ni? Belum apa dah ngantor, jangan pergi ngantor. Ya subhanallah, Ultraman Taro. Sejak Dahsyat bila tuition cikgu Ultraman pun join. siapa Ultraman Taro ni? Cikgu tak menerima mana-mana pendaftaran Ultraman Taro bin Ultraman 80, tak ada. Okey, Ultraman Taro bin Ultraman. Okey, selalu nakib ke? Itulah. Kan? Kalau Ultraman Taro pun didaftar untuk kelas cikgu tanya dia balik, kau belajar sejarah untuk apa? Kan? Okey, baik. Kita lihat soalan 3. Manakah antara berikut merupakan cadangan Raja-Raja Melayu berhubung isu Malayan Union? Okey. So, adakah Raja-Raja Melayu diberi kuasa mutlak dalam pentadbiran? Ya ke? Mana ada? Okey, cadangan Raja-Raja Melayu berhubung isu Malayan Union. Okey. Atau adakah peluang orang Melayu berkhidmat dengan kerajaan ditambah, atau jawatan Gubernur diganti dengan Pesuruhjaya Tinggi, atau penubuhan persekutuan bertaraf tanah jajahan? So, cadangan Raja-Raja Melayu berhubung isu Malayan Union maknanya apa tahu? Raja-Raja Melayu tak setuju Malayan Union itu kerana dia satu bentuk penjajahan. Okey, dan juga diwakili oleh Gubernur. So, Gubernur berkuasa. Jadi dia tak nak Gubernur itu. So, Gubernur itu diganti dengan Pesuruhjaya Tinggi. Yes, jawapannya adalah yang ketiga ni. Okey, jawatan Gubernur diganti dengan Pesuruhjaya Tinggi, maka Raja-Raja Melayu akan dapat kembali kuasa. So, itu nombor 3. Boleh faham Terbaik. Soalan keempat. Siapakah yang dilantik sebagai juru cakap Raja-Raja Melayu? Kalau untuk juru cakap Raja-Raja Melayu sebenarnya adalah kepada siapa? Adakah Sultan Johor, Sultan Perak, Sultan Pahang ataupun Sultan Kedah? So ramai yang kata Sultan Perak. Okey, so jawapannya adalah juru cakap Raja-Raja Melayu adalah Sultan Perak. Okey. Sultan Perak. Yes, confirm Sultan Perak. Nampak? Baik. Nombor 5. Kenapa cikgu? Sebab pada waktu itu Sultan Perak sebenarnya adalah antara sultan yang begitu landai, iaitu Sultan Idris Sultan Idris Shah, iaitu Sultan Perak, memang dia begitu berani untuk bercakap bagi pihak Raja-Raja Melayu. So dia berani. Jadi keberanian itulah yang menyebabkan dia dilantik sebagai juru cakap Raja-Raja Melayu. Jadi berani itu penting berani itu penting. Anda semua berani ke? Anda semua berani? Berani. Berani Ya ke? Ya, selagi lari apabila nampak lipas itu tak berani. Itu tak berani. Okey. Selagi nampak ular lari tu memanglah kan. Ini nampak lipas jadi babi. Itu tak berani. Itu tak berani. Okey. Bila lipas kat bawah dah takut dah. Bila lipas terbang je kan, babi. Tiba-tiba lipas jadi babi. Itu memang tak berani nama dia. Mesti ramai yang jadi macam tu. Setuju? Setuju cikgu. Cikgu, saya terbang lipas yang lari cikgu. Macam mana? Itu lain. Nazira takut lipas?
Marisa takut lipas? Tak, nampak? Nazira kata tak lah. Kan? Kan? Geli je. Memang ramai yang buat alasan macam tu. Ramai yang buat alasan macam tu. Kan? Saya tak takut lipas cikgu. Cuma saya geli. Cikgu kalau takut bini tu macam mana? Kita bukan takut bini. Tapi bini tu yang menakutkan. Tak. Baik, sebenarnya. Cikgu. Oh my god. Tak. Kita bukan takut bini. Tapi bini tak takutkan kita. Cikgu tengok belakang orang. Tak ada. Alien dah bagi tahu. Apa-apa alien bagi tahu. Yes, betul. Kita beras kita beli. Yeah. Beras kita beli. Okay. Yes. Oh, Danish Akmal. Tiba-tiba kau bersuara ya, Danish ya. Betul. Setuju Danish. Baik. Bab-bab ni suka kau orang Baik. Kita terus. Yang kelima. Okey, prinsip utama dalam Piagam Atlantik kecuali. Okey, mungkin ramai yang tak jelas. Cikgu, apa itu Piagam Atlantik? Ya, cikgu. Baik. Okey, baik. Piagam Atlantik ialah satu perjanjian di antara Amerika dan juga Britain, iaitu di antara Presiden Winston Churchill iaitu daripada Britain dengan Theodore Williams iaitu daripada Amerika. Mereka buat perjanjian iaitu mereka kata bahawa apa? No more penjanjian. No more penjajahan. So, kepada mana-mana negara yang masih dijajah, Britain ada banyak negara yang dijajah, Amerika pun ada negara yang dijajah, lepaskan tanah jajahan kembali kepada penduduk tempatan. Dan mereka setuju perkara itu dan mereka buat dalam bentuk perjanjian yang bernama Piagam Atlantik. Why Piagam Atlantik? Kerana mereka buat perjanjian ketika itu di atas kapal di lautan Atlantik. Sebab itu dia orang buat perjanjian. Amerika dengan Britain. Cikgu. So dia buat perjanjian di atas itu, maka yang itu telah menjadi dasar iaitu apa? Lepaskan negara-negara yang dijajah kepada penduduk tempatan. Jadi sebab itu Biar mereka jajah sendiri. biar mereka manage negara mereka sendiri. Okey, Rusia tak ada penjajah ke cikgu? Okey, Rusia sebenarnya pernah diserang oleh Jerman dalam Perang Dunia Pertama, kan? Dan Perang Dunia Kedua. Dan Rusia sebenarnya pernah dijajah oleh Mongolia. Dan juga banyak juga. Yes. Cuma Rusia ni sebenarnya orang nak jajah pun kata apa, macam tak ada point. Susah nak Rusia, up. sebab negara terlalu besar, sumbernya banyak tapi banyak terdapat di tempat-tempat yang terpencil, terlalu jauh. Kamu tahu kalau naik kereta api dari hujung ke hujung Rusia tu, naik kereta api mengambil masa 2 minggu baru sampai. 2 minggu 14 hari daripada hujung Boleh ke hujung. kuarantin, cikgu. Boleh kuarantin. Kalau Sampai-sampai crank the speed boleh lah. sampai-sampai ke hujung dah habis kuarantin. Jadi terlalu besar. Jadi macam nak buat apa jajah negara yang terlalu besar? Negara kita tanah Melayu ni pun tak terurus. Ini kan pula nak sebesar-besar macam tu. Buat apa? Kan? Macam itulah. Okey. So, kembali kepada soalan nombor 5. Berikut adalah prinsip utama dalam Piagam Atlantik, iaitu Piagam Atlantik kata apa? Lucutkan senjata di seluruh dunia. Maknanya no more peperangan. So, pelucutan senjata. Kemudian juga hak menentukan nasib bangsa sendiri. Maknanya negara-negara itu bergantung kepada negara itu sendirilah untuk diuruskan. Pandai-pandailah korang. Okey. So yang mana yang bukan prinsip utama? Iaitu sekatan perdagangan diluaskan. Inilah dia. Okey, yang dikatakan sebagai bukan prinsip dalam Piagam Atlantik. Sekatan perdagangan diluaskan. Kamu tahu sekatan perdagangan? Sekatan perdagangan ni maksudnya, apabila sebuah negara nak berdagang ke negara lain, dia disekat. Tak boleh. Dan sekatan itu kena buat seluruh dunia. Kalau disekat macam tu, akan berlaku kekecohan dan peperangan lah. Tak adalah kerjasama. Betul tak?
Jadi sebab itu prinsip utama adalah yang lain-lain kecuali sekatan perdagangan diluaskan. Itu memang salah. Alright. Soalan yang keenam. 3 markah ni. Banyak pula tu. 3 markah. Mengapakah dalam penubuhan jawatan kuasa kerja pada 25 Julai, British mengenepikan golongan nasionalis Melayu radikal? Kenapa Cikgu baru je kita bincangkan tadi kan. Kenapa ditentang? Kenapa mengenepikan? Agresif. Okey, baik. Kerana yang pertama iaitu mereka agresif. Okey. Kita kata agresif, menentang British secara terbuka. Sesama bekerja sama. Mereka enggan bekerjasama. Kerjasama dengan British. Ataupun mereka enggan bekerjasama dengan penjajah. Dalam menuntut kemerdekaan. Menuntut kemerdekaan. Okey, baik. Di sini mereka enggan bekerjasama dengan penjajah dalam menuntut kemerdekaan. Jadi kita kata bahawa kita boleh buat satu inference Inference-nya oleh sebab itu British kita kata British dia punya ayat macam Memilih mana UMNO. oleh sebab itu British memilih UMNO. Dan mengenepikan golongan nasionalis Melayu. Baik. Di sini jawapan ini kamu kena ambil daripada ayat soalan itu sendiri, iaitu British mengenepikan golongan nasionalis Melayu radikal kerana. So daripada situ jangan kamu buat terus dash macam tu ataupun point macam tu So tak sesuai untuk soalan-soalan daripada sejarah. Jangan buat macam tu. Kena buat dalam bentuk ayat penuh. Okey, cuba buat. Isikan. Isikan dengan jawapan tu. 3 markah tu. Venus. My name is Rafi, not Ravi. Ayo. Sorry. Ada masalah correcting. Sorry. Correct. My I name got is a phone. Rafi. Saya Not tahu Rafi. cikgu. Okay. Aduh yai. Kan. Cikgu tak adalah pandai sangat. Tiba-tiba cikgu tukar orang India. Yes. Kan. Sushmita. நான் உது காதலிக்கிறேன். Okay. British Same to Olympic. you, same to you. Okay. Amah. Okay, macam mana yang lain? Segera macam. Segera. Okay. Cikgu dulu masa Itu bagus sih. cikgu masa form 4, cikgu banyak kawan-kawan India yang mana mereka sampai satu tahap mereka gangster tapi dia baik dengan cikgu. Dia kata apa? Rafi, nanti kalau ada orang-orang kacau you bagi tahu sama kita orang. Dan kita orang hantam sama dia. Okey, baik. Masuk form 5, geng-geng cikgu semua Cina. Cina. So dia pun sama juga, gangster juga. Rafi, you kalau ada masalah you bagi tahu. Okey, nanti kami semua datang. Okey. Asyik kena backup aja. Tak tahulah kenapa. Sama macam Maybe saya. dia ui budak ni kelindung ni. Ni tak boleh gaduh. Satu kot. Okay. Kau ingat cikgu ni kerajaan langit ke apa? Okey, baik. Okey, baik. So kita lihat di sini. Okey. Sushmita telah pun menghantar. Okey, bagus. Begitu juga. Perkataan yang bukan-bukan je tahu. Oh ya ke? I see. Okey, bagus Sushmita. Okey, baik.
oleh sebab kita sempat untuk buat satu soalan aja. Okey. InsyaAllah pada next class kita akan buat soalan-soalan yang lain pula kita buat soalan-soalan lain. So, Lain tu macam mana? okey, soalan-soalan yang lain tu, okey, cikgu bagi tips. Kalau soalan-soalan yang lain itu kamu tak perlu jawab. Kalau nak jawab juga kamu hanya letakkan satu dot. Okey, satu dot di long answer ni kan kamu just letak letak titik point. je. Yes, letak titik, 8 pun titik, 9 pun titik, 10 pun titik, kemudian submit. Kalau kamu tak letak titik dia tak boleh. Dia Okey. full marks Tak ada marks lah kan. So kita akan tanda yang itu je lah. Tanda yang mana kamu jawab sajalah. Kalau nak buat silakan, tapi yalah dia panjang lah masa. Kalau nak buat silakan, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Boleh. Orang Okey. So sebenarnya